Tajuk: Kesunyian Kapal Diraja Wawasan. Di bawah langit biru Pasifik, sebuah bilik di ibu pejabat yang didirikan di Pearl Harbor, Hawaii, dipenuhi dengan ketegangan yang tidak kelihatan. Latihan tentara laut berskala besar Pacific Shield yang diadakan buat pertama kali dalam beberapa tahun akan bermula. Mesyuarat persediaan itu menghimpunkan golongan elit tentara laut dari Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis, Australia, dan Malaysia, masing-masing membawa maruah negara mereka. Bendera setiap negara tergantung di dinding bilik mesyuarat, dan peta Pasifik dipaparkan pada skrin gergasi. Latihan ini bukan sekadar latihan ketenteraan biasa. Ia adalah medan perang tidak kelihatan, di mana teknologi terkini dan doktrin taktikal setiap negara akan bersaing. Tumpuan mesyuarat adalah pada pembentangan perbandingan keupayaan terkini yang dibanggakan oleh setiap negara. Tentara Laut AS memperkenalkan kapal pembinasa kelas Arleigh Burke terkininya, dan Tentara Laut Perancis mempamerkan keupayaan peperangan anti kapal selam frigat kelas Frame M mereka. Kemudian, tiba giliran Tentara Laut Diraja British. Yang mengambil pentas ialah Laksamana Muda Elizabeth Hartwell. Pada usia 55 tahun, beliau adalah seorang legenda hidup dengan lebih 30 tahun pengalaman memerintah armada. Rekod perkhidmatannya cemerlang. Beliau terlibat dalam pembinaan semula tentara laut Diraja British selepas Perang Falklands, berkhidmat sebagai pegawai eksekutif sebuah kapal pembinasa semasa Perang Teluk, dan mencapai pelbagai kejayaan sebagai komander armada dalam operasi anti-lanun di luar pesisir Afrika. Kapal pembinasa terkininya, HMS Valiant, adalah simbol kekuatan dan tradisi, seolah-olah membawa kegemilangan Empire British ke era modern. HMS Valiant kami mempunyai sesaran 8 tazan 500 tan dan dikendalikan oleh 220 anak kapal yang sangat terlatih. Suara Hartwell dipenuhi keyakinan dan kebanggaan. Semangat dan pengalaman manusia yang menentukan kemenangan atau kekalahan di laut, itulah falsafah tentara laut diraja kami. Teknologi sememangnya penting, tetapi pada akhirnya, pertimbangan manusia dan ikatan kepercayaan antara rakan seperjuanganlah yang membawa kemenangan. Kami amat berbangga dengan 220 pahlawan elit ini. Suaranya yang penuh keyakinan disambut dengan gumaman kekaguman dari Dewan. Para pegawai dari pelbagai negara mengangguk dan mencatat. Hartwell tersenyum puas. Kemudian, tiba giliran Malaysia untuk pembentangan seterusnya. Yang melangkah ke hadapan ialah Kapten Azman bin Rashid dari Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Berusia 48 tahun, beliau mempunyai latar belakang yang unik sebagai bekas pegawai penyelidik pertahanan. Berbeza dengan Hartwell, beliau memberikan gambaran seorang lelaki yang pendiam dan tenang. Lencana yang menunjukkan perkhidmatannya di bahagian penyelidikan dan pembangunan peralatan pertahanan tersemat pada uniformnya. Kapten Azman berdiri di hadapan mikrofon dan menunduk hormat dengan tenang. Gerak-gerinya mempunyai martabat yang senyap, seperti seorang mahaguru silat. Di skrin, siluet frigat tempur pesisir, LCS Generasi Baharu Malaysia, KD Wawasan, dipaparkan. Dengan reka bentuknya yang anggun, kapal itu seolah-olah menyembunyikan semangat juang yang membara. Kapten Azman mula menjelaskan dengan tenang. Ini adalah frigat tempur terbaharu TLDM KD Wawasan. Panjangnya 165 meter, dengan sesaran 7,700 tan. Ia dilengkapi dengan sistem tempur canggih dan mempunyai keupayaan tinggi dalam semua domain, anti permukaan, anti udara, dan anti kapal selam. Ketika spesifikasi seterusnya dibacakan, suasana di dalam dewan berubah serta-merta. Jumlah anak kapal, 165 orang. Mendengar angka itu, Laksamana Hartwell, tanpa menyadari mikrofonnya masih terpasang, meluahkan kata-kata pertamanya dengan kuat. Hanya 165 orang. Kami menggerakkan kapal kami dengan 220 pahlawan elit. Adakah kamu semua membina sebuah kapal hantu? Ketawa kecil tersebar di dalam dewan. Seorang pegawai Perancis tersenyum sinis, manakala seorang kapten Australia menggelengkan kepalanya. Laksamana AS hanya memerhatikan spesifikasi Malaysia dengan kening berkerut. Hartwell berpaling kepada Azman dan berkata dengan nada yang lebih tajam. Kapten Azman, bukan. Sebuah kapal dilindungi oleh keringat dan pengalaman manusia. Terlalu bergantung pada sistem,
akan mendedahkan kelemahan pada saat-saat genting. Sejarah telah membuktikannya. Kami di tentara laut di Raja British pernah gagal karena terlalu gerah dengan automasi. Kapal-kapal kami terikat di pelabuhan, anak kapal keletihan, dan latihan tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Dengan hanya 165 orang, bagaimana mungkin kamu menguruskan kawalan kerosakan dan pertempuran secara serentak? Semua mata di dewan tertumpu pada Kapten Azman. Walaupun dihujani dengan kata-kata yang menghina, beliau hanya tersenyum tenang. Ekspresinya seperti ketenangan sebelum ribut melanda. Beliau belum berkata apa-apa. Beliau hanya menjawab dengan satu ayat. Falsafah kami mungkin sedikit berbeza, Laksamana. Kami berharap dapat menunjukkan jawabannya semasa latihan nanti. Hartwell ketawa sinis mendengar jawaban tenang itu. Saya akan menantikannya, Kapten Azman. Saya ingin melihat dengan mata saya sendiri bagaimana 165 krani kamu itu bertahan menentang kuasa tentara laut yang sebenar. Gelak ketawa yang tidak dapat ditahan kedengaran di seluruh dewan. Namun, di dalam hati Azman, kata-kata seorang jurutera tua yang ditemuinya 10 tahun lalu bergema perlahan. Tiada siapa yang tahu bahwa detik penghinaan dan keputusasaan ini hanyalah permulaan kepada sebuah epik yang akan mengejutkan dunia, sebuah bukti evolusi falsafah teknologi Malaysia. Kisah ini bermula 10 tahun yang lalu di Lumut, pangkalan utama TLDM. Pada masa itu, Azman, yang bertugas di bahagian penyelidikan pertahanan, Strida, sedang bergelut dengan cabaran yang belum pernah dihadapi. Proyek mengurangkan keperluan anak kapal untuk kapal generasi akan datang. Ia bukan sekadar pemotongan kos atau pengurangan kaki tangan. Ia adalah satu misi penting yang akan menentukan masa depan pertahanan maritim Malaysia. Pada masa itu, kapal-kapal TLDM beroperasi secara berasingan mengikut jabatan kejuruteraan, persenjataan, navigasi, komunikasi, dan perkongsian maklumat sentiasa mengalami kelengahan. Anak kapal yang berpengalaman semakin meningkat usia, dan pengambilan anggota muda semakin sukar setiap tahun. Dengan perubahan demografi negara, operasi kapal dengan jumlah anak kapal yang besar tidak lagi mampan. Jika ini berterusan, pertahanan maritim negara kita akan lumpuh, fikir Azman. Didorong oleh rasa cemas, beliau menyasarkan otomasi menyeluruh melalui AI dan sistem termaju, serta membentuk anak kapal yang lebih kecil tetapi sangat elit. Namun, proyek itu serta-merta menghadapi halangan. Tantangan dari peringkat bawahan sangat kuat. Bolehkah kita mempertaruhkan nyawa kita pada sistem? Bolehkah kita membiarkan mesin membuat keputusan? Masalah teknikal juga bertimbun. Semakin maju otomasi, semakin rumit sistemnya, yang secara paradoksnya meningkatkan beban kerja manusia. Azman berjuang sendirian di dalam terowong yang tidak berkesudahan. Jurutera-jurutera muda dalam pasukannya juga mula keletihan. Adakah ini hala tuju yang betul? Adakah kita hanya memikirkan tentang mengurangkan jumlah orang? Keraguan mula merebak dalam pasukan. Pada saat itulah Azman mendengar tentang seorang jurutera legenda, Tuan Haji Ismail, 78 tahun. Beliau adalah seorang bekas pegawai teknikal TLDM yang telah menyokong reka bentuk kapal tentera laut Malaysia selepas kemerdekaan dan telah menjadikan banyak perkara yang mustahil menjadi kenyataan. Beliau adalah orang yang, dalam era pasca kemerdekaan dengan sumber yang terhad, telah mereka bentuk kapal-kapal peronda pertama Malaysia dari awal dan meletakkan asas bagi teknologi perkapalan negara yang kini disegani. Dengan harapan terakhir, Azman melawat Tuan Haji Ismail yang hidup tenang selepas bersara. Di sebuah rumah Melayu lama, Ismail menyambut Azman, dan setelah mendengar kebimbangannya, beliau berkata dengan tenang, "Azman, kamu silap faham sesuatu. Teknologi bukan untuk menyingkirkan manusia. Ia wujud supaya manusia boleh menumpukan perhatian pada kerja yang paling bersifat kemanusiaan." Azman tidak dapat memahami maksud kata-kata itu dengan serta-merta. Sambil menghirup teh di beranda, Ismail menyambung, "Apakah kerja yang paling bersifat kemanusiaan? Ia adalah pertimbangan dan keputusan untuk mempercayai dan melindungi rakan seperjuangan. Biarkan mesin melakukan semua yang boleh dilakukannya. Pengiraan, pengawasan, tugas-tugas mudah. Gunakan kapasiti manusia yang terhasil daripada itu.
Gunakan semuanya untuk melindungi rakan-rakanmu. Itulah semangat sebenar pengurangan anak kapal. Ismail mula menceritakan kesusahan mereka bentuk kapal pada zaman awal TLDM. Ketika saya muda, Malaysia tidak mempunyai apa-apa, tiada teknologi, tiada dana, tiada sumber manusia. Tetapi kami mempunyai kepintaran dan kepercayaan. Untuk mencapai hasil maksimum dengan sumber yang terhade, kami menghapuskan semua pembaziran dan hanya mengejar perkara yang penting. Itulah asal-usul reka bentuk kapal Malaysia. Apa yang kamu coba lakukan sekarang adalah kembali kepada asal-usul itu. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati Azman, seolah-olah kabus di pikirannya hilang. Beliau malu kerana hanya memikirkan tentang mengurangkan bilangan kaki tangan. Matlamatnya bukan sekadar automasi, tetapi satu bentuk kapal baharu di mana teknologi dan manusia saling memanfaatkan kekuatan masing-masing diikat oleh kepercayaan. Akhirnya Ismail berkata, Azman, sebelum menjadi seorang jurutera, kamu adalah seorang kelasi. Fikirkan apa yang boleh kamu lakukan untuk rakan-rakanmu yang berjuang di laut. Teknologi hanyalah alat untuk tujuan itu. Sejak hari itu, proyek itu mula bergerak semula. Dengan ajaran Ismail di hatinya, Azman memberi inspirasi kepada jurutera-jurutera muda. Kita bukan mengurangkan orang, kita membolehkan orang berjuang sebagai manusia sejati. Tempo pembangunan mengambil masa 7 tahun. Mereka melalui kegagalan yang tidak terkira banyaknya, dan percubaan demi percubaan. Pepijat sistem, pemotongan budget, penentangan dari pihak atasan. Mereka berdepan dengan pelbagai rintangan, tetapi semangat mereka tidak pernah patah. Falsafah yang teguh untuk melindungi rakan seperjuangan menjadi tunjang kekuatan mereka. Selepas 7 tahun, kristalisasi teknologi Malaysia, frigat tempur terbaharu KD Wawasan, akhirnya siap. Azman dilantik sebagai pegawai pemerintah pertamanya, memimpin kapal yang telah dibangunkannya sendiri. Tetapi penyiapan kapal itu bukanlah penamat. Dari situ, latihan intensif selama 2 tahun bermula. 165 anak kapal dilatih sebagai pakar pelbagai peranan, melangkaui bidang kepakaran tradisional mereka. Operator radar juga belajar pembaikan kecemasan enjin, jurutera enjin memahami urutan pelancaran peluru berpandu anti udara, dan semua orang menjalani latihan memadam kebakaran dan kawalan kerosakan. Ia adalah latihan yang sangat sukar, tetapi Azman sentiasa mengingatkan anak kapalnya akan kata-kata Ismail. Kita melakukan latihan ini untuk mempercayai dan melindungi rakan-rakan kita. Selepas 9 tahun, KD Wawasan dilahirkan semula sebagai sebuah kapal tempur sejati, dan hari yang ditakdirkan untuk latihan Pacific Shield pun tiba. Kapal-kapal tercanggih dari setiap negara berbaris di perairan, mempamerkan kehebatan masing-masing. Di Lautan Biru, bendera Amerika Syarikat, United Kingdom, Prancis, Australia, dan jalur gemilang Malaysia berkibar megah. Senario latihan adalah yang paling sukar. Serangan serentak ancaman anti permukaan, anti udara, dan anti kapal selam. Ia adalah senario gabungan ancaman yang menguji pertimbangan manusia, koordinasi, dan keupayaan keseluruhan kapal. Pengawal di Ibu Pejabat memanggilnya senario kes terburuk dalam peperangan laut moden. Yang pertama menyahut cabaran ialah kapal pembinasa British HMS Valiant yang diketuai oleh Laksamana Muda Hartwell. Sebaik sahaja isyarat permulaan latihan diberikan, bahagian dalam Valiant bertukar menjadi pusaran huru-hara yang terkawal. Sasaran dikesan, bearing 030, menghampiri dengan pantas, kontak sonar, kapal selam. Sediakan peluru berpandu untuk dilancarkan. Cepat, jeritan Hartwell bergema ketika 220 anak kapal berlari di seluruh kapal. Peluh dan adrenalin memercik, semangat manusia seolah-olah memberi nyawa kepada istana keluli itu. Di anjungan, Hartwell membuka tangannya, memberi arahan seperti seorang konduktor orkestra. Lancar peluru berpandu anti udara. Sediakan roket anti kapal selam. Lakukan manuver mengelak. Belum lagi, di pusat informasi tempur CIC, berpuluh-puluh operator menjerit dan melaporkan. Operator radar melaporkan ancaman, pegawai taktikal menganalisisnya, dan pengawal senjata memerintahkan pemintasan. Di bilik enjin, jurutera menolak enjin ke hadnya untuk melakukan manuver mengelak pada kelajuan penuh. Inilah image tentara laut yang diyakini Hartwell.
Manusia menggerakkan kapal dengan keringat, pengalaman, dan semangat juang. Itulah falsafahnya. Selepas beberapa menit pertempuran sengit, Valiant berjaya menghapuskan semua ancaman. Masa yang direkodkan, 8 menit 30 saat. Hartwell mengangguk puas dengan keputusan yang cemerlang itu. Nampak itu, Azman. Inilah kuasa tentara laut yang sebenar. Hasil daripada semangat dan pengalaman manusia, bisiknya pada diri sendiri. Suasana di dalam kapalnya dipenuhi dengan rasa pencapaian dan kebanggaan. Anak-anak kapal menepuk bahu satu sama lain, meraihkan kejayaan mereka. Kemudian, tiba giliran Kede Wawasan dari Malaysia. Hartwell memerhatikan kapal itu, yang terapung senyap beberapa kilometer jauhnya, melalui teropongnya. Mari kita lihat apa yang kamu boleh buat. Bagaimana 165 kerani itu akan mengharungi neraka ini, harap-harap mereka tidak menangis. Di sebelahnya berdiri komander kapalnya, yang juga memandang kapal Malaysia itu dengan ragu-ragu. Isyarat permulaan latihan bergema sekali lagi. Ancaman kini memburu Kade Wawasan. Apa yang Hartwell jangkakan ialah melihat kapal Malaysia itu panik dan mendengar jeritan kekeliruan melalui radio. Namun, jangkaannya meleset sama sekali. Radio itu sunyi senyap. Tiada jeritan, tiada pekikan, tiada bunyi tapak kaki berlari, tiada apa-apa. Hanya suara pengesahan ringkas yang kedengaran sekali-sekala. Difahami, laksanakan, selesai, itu sahaja. Hartwell bertanya kepada pegawai komunikasinya, adakah talian ini berfungsi? Pegawai itu menjawab dengan suara bingung. Ya, Laksamana, talian dibuka. Frekuensi normal, tetapi tiada apa-apa yang kedengaran. Kade Wawasan mula bergerak dengan lancar dan senyap, seperti hantu. Berbanding dengan Valiant yang bertindak balas secara reaktif dan terdesak terhadap ancaman yang mendatang, Wawasan bergerak dengan lancar dan efisien, seolah-olah meluncur di atas air. Tiada pergerakan mengelak yang sia-sia. Paparan taktikal latihan dipancarkan ke skrin bersebelahan. Hartwell menoleh ke arahnya. Skrin Valiant menunjukkan ikon ancaman merah dan vektor tindak balas biru yang berselerak, benar-benar menggambarkan huru-hara pertempuran. Tetapi, skrin Wawasan berbeza. Sebaik sahaja ikon ancaman muncul, penanda kunci sasaran serta-merta menyala pada semua ikon ancaman. Detik berikutnya, garisan biru yang menunjukkan pelancaran simulator peluru berpandu pemintas memanjang ke arah ancaman melalui laluan terpendek. Detik berikutnya, simulasi torpedo balas dilancarkan ke arah ikon kapal selam musuh. Hartwell tidak mempercayai matanya. Di Valiant, pasukan anti-udara, anti-permukaan, dan anti-kapal selam saling menjerit untuk berkongsi maklumat dan menyelaras tindakan. Tetapi Wawasan, seolah-olah seorang pemain catur menggerakkan semua buahnya serentak, melakukan pertahanan dan serangan balas secara serentak dengan harmoni yang sempurna. Ia kelihatan kurang seperti pertempuran, dan lebih seperti operasi yang dilakukan oleh mesin berketepatan tinggi, cantik, dingin, dan sangat efisien. Pengawal di ibu pejabat latihan membacakan keputusan dengan suara yang sedikit teruja. Kade Wawasan. Semua ancaman dineutralkan. Masa yang direkodkan, 5 menit 10 saat. Lebih 30% lebih pantas daripada kapal British. Dan jumlah trafik komunikasi, kurang daripada 1/5. Ibu pejabat latihan senyap selepas mendengar keputusan yang luar biasa itu. Hartwell hampir menjatuhkan teropongnya, berdiri kaku kerana terkejut, wajahnya pucat lesi. Bukan masa rekod itu yang membekukannya. Apa yang Valiant capai dengan 220 orang, peluh dan jeritan. Kapal itu melakukannya dengan hanya 165 orang, dalam kesunyian, tanpa tercungap-cungap. Ini bukan pertempuran armada, fikirnya. Ini adalah penyembelihan berat sebelah. Bilik taklimat pasca latihan sunyi sepi. Berbeza dengan haba tropika di luar, udara di dalam bilik itu terasa sejuk. Pegawai-pegawai kanan dari setiap negara merenung skrin gergasi dalam diam. Laksamana Hartwell adalah salah seorang daripada mereka. Tidak, beliau tenggelam dalam kesunyian itu lebih dalam daripada sesiapapun di situ. Wajahnya masih pucat seperti semalam. Pada skrin gergasi, data prestasi tempur kapal British dan Malaysia dipaparkan sebelah menyebelah.
Di sebelah kiri, data kapal British kelihatan seperti lukisan laut bergelora ganas dan liar, dengan pergerakan mengelak yang tidak terkira dan rekod komunikasi yang sibuk. Ia adalah bukti semangat dan perjuangan manusia. Di sebelah kanan, data kadi wawasan. Ia bukan rekod pertempuran. Ia adalah trajektori yang dingin, pendek, dan sempurna, seolah-olah dilukis oleh seorang ahli matematik dengan pembaris. Tiada satupun pergerakan yang sia-sia. Input ancaman hanya dilaksanakan sebagai output pemintasan, seperti sebuah program komputer. Seorang kapten tentara laut AS yang menjadi pengacara majelis berdehem, seperti yang Anda lihat, kedua-dua kapal berjaya menghapuskan ancaman, terutamanya Valiant. Manuver berani dan koordinasinya benar-benar menjadi contoh bagi tentara laut. Hartwell tidak merasakan apa-apa lagi mendengar pujian itu. Kapten itu menyambung, menunjuk ke sebelah kanan skrin dengan penunjuk laser. Namun, kita mesti meminta penjelasan mengenai data dari KD wawasan ini. Pandangan semua orang beralih kepada Kapten Azman, yang duduk dengan tenang, walaupun menjadi tumpuan, ekspresinya yang tenang seperti lautan tidak berubah. Beliau berdiri perlahan-lahan. Kapten As itu, sebagai satu-satunya orang yang dibenarkan memecah kesunyian, bertanya, terus terang, Kapten Azman, apa sebenarnya yang berlaku di dalam kapal Anda? Data yang kami lihat ini kelihatan seperti hasil simulasi yang dijalankan oleh AI semata-mata, tetapi ini adalah latihan sebenar. Hartwell mencondongkan badannya ke hadapan. Inilah jawaban yang paling ingin diketahuinya di dunia. Azman menghidupkan Swiss mikrofon. Bunyi klik kecil itu bergema di dalam dewan persidangan yang besar. Saya akan jelaskan, suara Azman tetap tenang seperti biasa. Pertama, mengenai kesunyian kami, yang saya pasti paling mengejutkan Anda semua sebab mengapa komunikasi kami sangat sedikit. Pusat Informasi Tempur atau CIC kami, secara asasnya berbeza dari segi falsafah daripada apa yang Anda bayangkan. Beliau memaparkan gambar dalaman CIC KD wawasan di skrin. Ia adalah paparan bulatan 360 darjah yang Hartwell rasakan seperti jambatan kapal angkasa. CIC konvensional adalah tempat di mana setiap operator mengumpul maklumat dari bidang kepakaran mereka, melaporkannya, dan kemudian keputusan dibuat berdasarkan maklumat yang disatukan. Di sini, kelajuan pertukaran maklumat melalui suara menentukan kelajuan pertempuran. Hartwell teringat anjungannya sendiri. Memang begitu, tetapi CIC kami berbeza, sambung Azman. Kami memanggilnya Pusat Tempur Termaju, ACC. Ia bukan tempat untuk mengumpul maklumat, karena maklumat itu sudah dikongsi dari awal. Semua maklumat dari dalam dan luar kapal dipaparkan secara bersepadu dalam masa nyata pada skrin 360 darjah. Radar, sonar, maklumat peperangan elektronik semuanya dianalisis dan disatukan oleh AI dan digambarkan sebagai satu medan perang tunggal. Dengan kata lain, kata Azman, operator tidak perlu menjerit musuh di sana. Komander tidak perlu menjerit laporkan status. Karena semua orang di anjungan sudah melihat medan perang yang sama. Rasa sejuk menjalar di tulang belakang Hartwell. Kesunyian itu bukan disebabkan oleh panik atau kegagalan sistem, tetapi sebaliknya kecekapan muktamad yang lahir dari perkongsian maklumat yang sempurna. Tetapi Hartwell tidak dapat menahan diri lagi. Walaupun Anda mempunyai maklumat, ia tidak berguna jika Anda tidak mempunyai cukup tangan. Saya telah menunjukkan perkara ini semalam. Apa yang akan Anda lakukan jika berlaku kebakaran atau kebocoran? Suaranya bukan lagi satu persoalan, tetapi lebih kepada rayuan terdesak. Azman memandang tepat ke arah Hartwell. Laksamana, itulah teras kepada konsep pengurangan anak kapal kami. KD wawasan dilengkapi dengan beribu-ribu sensor di seluruh kapal. Kita tidak perlu menunggu manusia menemui kebakaran atau kebocoran. Sebagai contoh, apabila sensor haba mengesan kenaikan suhu yang tidak normal, sistem secara automatik melakukan 3 perkara serentak. Pertama, pengedapan automatik kompartemen dan pelepasan pemadam api setempat. Kedua, laporan status ke skrin anjungan. Dan ketiga, penghantaran prosedur tindak balas optimum ke terminal individu yang paling hampir. Bilik persidangan itu sunyi sepi. Hartwell faham. Semasa anak kapalnya tergesa-gesa membawa hos bomba,
KD Wawasan telah pun memadamkan api pada peringkat awal dan hanya beberapa orang profesional dengan tenang menguruskan keadaan selepas itu. Oleh itu, sambung Azman, seolah-olah memberitahu semua orang di situ, 165 anak kapal kami bukan di sana untuk dikawal oleh kapal. Mereka ada di sana untuk mengurus dan menguasai automasi canggih yang dimiliki kapal ini. Dengan membiarkan sistem melakukan kerja-kerja biasa, kami sebagai manusia boleh menumpukan pemikiran kami pada pertimbangan dan taktik yang paling penting. Itulah satu-satunya sebab mengapa hanya 165 orang boleh melakukan pertempuran senyap itu. Laksamana Muda Hartwell perlahan-lahan bersandar di kerusinya. Beliau telah tewas sepenuhnya, bukan kepada teknologi, tetapi kepada falsafah. Beliau teringat 220 anak kapalnya. Mereka berani, mereka cemerlang. Tetapi adakah beliau telah mengarahkan anak-anak kapal yang cemerlang itu untuk melakukan kerja-kerja yang boleh dilakukan oleh mesin dengan mempertaruhkan nyawa mereka? Beliau telah memerintah sebuah kilang, tetapi Azman telah memerintah sebuah organisme hidup. Mesyuarat tamat, para pegawai meninggalkan bilik dengan langkah berat. Tiada siapa yang mentertawakan konsep pengurangan anak kapal Malaysia lagi. Tiada pujian pun, hanya rasa kagum terhadap sesuatu yang di luar pemahaman mereka yang tinggal di situ. Malam itu, Hartwell melawat Azman seorang diri. Di atas geladak yang disinari cahaya senja, kedua-dua pegawai pemerintah itu bertemu semula. Wajahnya tidak lagi sinis seperti pagi itu, atau pucat seperti tengah hari tadi. Hanya ada kesungguhan seseorang yang mencari kebenaran. Kapten Azman, hari ini saya tewas sepenuhnya. 220 anak kapal saya cemerlang, tetapi 165 orang Anda. Apa sebenarnya mereka? Saya telah mendengar penjelasan teknikal, tetapi apa yang saya benar-benar ingin tahu ialah semangatnya. Dalam kesunyian yang menakutkan itu, apa yang Anda percayai semasa Anda berjuang? Azman memandang matahari terbenam dan menjawab dengan tenang. Laksamana, kami tidak berbangga dengan teknologi yang dipanggil pengurangan anak kapal. Apa yang kami banggakan ialah kapasiti tambahan yang dicipta oleh teknologi itu, dan keazaman 165 orang yang telah memutuskan untuk menggunakan semuanya untuk melindungi rakan seperjuangan dan kapal ini. Teknologi hanyalah alat. Manusia yang menggunakannya yang menentukan segalanya. Kami percaya dari lubuk hati kami kepada 165 rakan seperjuangan itu. Itu sahaja. Mendengar kata-kata itu, mata Hartwell terasa panas. Perkara yang paling ditakutinya dalam latihan ini ialah kepercayaan yang tidak berbelah bahagi dan komitmen terhadap rakan seperjuangan yang tersembunyi di sebalik teknologi Malaysia. Beliau perlahan-lahan tetapi dengan mendalam menundukkan kepalanya kepada Azman. Saya mengaku kalah. Anda semua sedang berjuang dalam masa depan yang kami masih belum ketahui. Kisah ini mengajar kita bukan sekadar keunggulan teknologi. Ia menandakan berakhirnya era di mana bilangan adalah kekuatan dan bermulanya era di mana kebijaksanaan, quality, dan yang paling penting, kepercayaan kepada rakan seperjuangan menjadi kekuatan sejati. Minority elite. Ia mungkin satu bentuk yang sentiasa dikuasai oleh rakyat Malaysia melalui semangat Malaysia boleh. Frigat tempur canggih ini mungkin merupakan penjelmaan semangat Malaysia itu sendiri dalam era moden. Laksamana tentara laut di Raja British itu terpegun bukan kerana teknologi Malaysia, tetapi kerana semangat juang yang tidak pernah menyerah yang mengalir di sebaliknya.